Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab kita Aqaid Tasawuf, dan kita masih lagi membahaskan mengenai sifat rada. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahawa rada merupakan sebab yang kuat untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Jadi apabila seseorang itu rada dengan keputusan Allah, maka dia akan merasakan hatinya bahagia, kerana dia tahu bahawa ini keputusan daripada Allah. Maka dia boleh terima dengan keputusan Allah. Ini sifat orang-orang yang beriman. Nabi sebut orang yang benar-benar beriman, bila ditimpa musibah dia sabar, bila saja mendapat nikmat ia bersyukur. Ini di antara tanda orang itu rada dengan pemberian Allah. Maka rada menyebabkan seorang itu dalam keadaan bahagia. Maka bahagia yang sebenar adalah apabila hati seseorang itu tunduk kepada Allah. Itu kebahagiaan. Bila mana hati seorang tadi tidak tunduk dengan Allah, berpaling daripada Allah, dia tidak bahagia, bahkan hidupnya sempit. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Maka siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tunduk dengan Allah. Maka yang tunduk dengan Allah ini dipanggil rada, dan dia akan dapat bahagia. Bahagia di dunia dan juga di negeri akhirat. Maka demikian juga, begitu juga dengan kemurkaan. Rada menyebabkan dia bahagia, maka begitu juga dengan kemurkaan yang akan merupakan kesengsaraan dia di dunia dan juga di negeri akhirat. Maka orang yang tidak rada, hatinya sempit. Bila mana Allah Ta'ala timpakan musibah kepadanya, maka ada Nabi yang Allah Ta'ala uji dengan ujian yang begitu berat, seperti Nabi Ibrahim AS. Ujian yang berat. Nak dapat anak sekian lama, dapat anak disuruh pisahkan. Isterinya dan anaknya diperintah oleh Allah letak di satu tempat di tanah yang kering, tidak ada apa-apa. Ini Nabi Ibrahim diperintahkan. Maka Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam diletakkan di tengah padang pasir. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan pemerintah yang zalim, yakni Namrud, yang mana Namrud ini mengambil harta-harta rakyat, lalulah melakukan kezaliman kepada orang yang menentangnya, sehingga kan orang takut nak beriman dengan Allah, tak mahu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api, tapi Allah Ta'ala pelihara orang yang bersama dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak Nabi Ibrahim sudah besar, Nabi Ismail diperintahkan sembelih, tapi Nabi Ibrahim terima dengan rada. Nabi Ismail pun terima dengan rada Allah Ta'ala, diperintahkan sembelih anak. Maka oleh kerana ini perintah Allah dan rasa rada, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak marah pada Allah, maka Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi Ibrahim AS. Maka dikatakan bahawa orang yang rada dengan Allah, hatinya tenang, sudah tak ada rasa apa-apa. Allah Ta'ala nak beri musibah, ujian, sabar. Allah Ta'ala beri nikmat, bersyukur. Jangan sampai Allah Ta'ala beri nikmat kita lupa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, min sa'adati bani Adam radhahu bima qadallahu lahu, wa min shiqawati bani Adam tarakahu istikharatullahi ta'ala, wa min shiqawati bani Adam saqatuhu bima qadallahu ta'ala lahu. Di antara kebahagiaan anak Adam, apakah orang yang bahagia? Ialah dia rada dengan takdir Allah.
Orang yang bahagia adalah orang yang redha dengan takdir Allah, ketetapan Allah Ta'ala kepadanya. Sama ada perkara itu perkara yang susah, mudarat baginya, ataupun perkara itu merupakan nikmat. Maka dia tetap redha, dia tetap terima, kerana dia mengetahui ianya datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak menzalimi akan hamba-Nya. Maka dia redha ketetapan Allah Ta'ala. Maka ada yang Allah Ta'ala bagi Nabi yang harta banyak, pangkat besar, kaya raya dan sebagainya. Nabi Allah Sulaiman. Benda yang susah seperti Nabi Musa AS, susah maknanya. Tapi nak beritahu semua Nabi-Nabi, mereka itu adalah golongan yang terpilih. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Kenapa Allah Ta'ala redha pada mereka? Ingat, seseorang itu tidak akan mencapai redha Allah bila mana dia tidak redha dengan keputusan Allah. Bila dia tidak redha dengan keputusan Allah, maka dia tidak akan dapat keredaan Allah. Tapi bila dia redha dengan Allah, Allah Ta'ala memberi nikmat dia, dia tetap redha, sedikit sebanyak dia redha, dia bersyukur, maka Allah Ta'ala redha pada dia, dia juga redha pada Allah. Maka kita kena redha pada Allah Ta'ala dahulu di atas apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, maka Allah Ta'ala akan redha kepada kita. Dan di antara kesengsaraan anak Adam, apa dia kesengsaraan anak Adam? Dia meninggalkan pilihan Allah. Meninggalkan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ini membawa kepada kesengsaraan. Bila mana Allah Taala menyuruh dia ini melakukan kebaikan, mana Allah Taala nak? Allah Taala suruh kita buat baik ke buat jahat? Allah Taala suruh kita buat maksiat ke buat taat? Pilihan Allah taat. Allah Taala suruh kita buat taat, bukan buat jahat, tidak. Tapi kita tak pilih pilihan Allah, kita pilih yang selain daripada pilihan Allah, maka sengsara kita. Sebab tu kata Sayyidina Ali, kebahagiaan sebenarnya ada pada ibadat. Orang yang beribadat pada Allah, hatinya tenang, rasa bahagia. Bukan kebahagiaan itu ada kepada harta benda yang melalaikan dia. Maka kalau ada pada harta benda, yang mana harta benda itu melalaikan dia, itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Maka sesiapa yang meninggalkan pilihan Allah, pilihan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh memilih kita yang halal, kita pilih yang haram. Allah Ta'ala suruh buat taat, kita buat maksiat. Itu dia panggil kita memilih kehendak kita, tidak memilih pilihan Allah. Maka siapa yang meninggalkan pilihan Allah, dia duduk dalam keadaan kesengsaraan. Dan di antara kesengsaraan anak Adam juga ialah kemarahannya terhadap apa yang ditentukan Allah Ta'ala kepadanya. Dia tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala timpa kepada dia. Maka orang tidak melihat bila mana Allah Ta'ala timpakan sesuatu padanya, sebenarnya itu tanda kasih sayang Allah. Mana ada Allah Ta'ala menzalimi hamba? Tidak ada. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala zalim hamba dia, tidak. Tetapi apa yang berlaku adalah disebabkan perbuatan hamba tadi. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan ujian yang berat. Itu tanda kasih sayang. Sebab apa kita kata kasih sayang? Sebab di antara tanda kasih sayang, bila mana kita ditimpa sesuatu, menyebabkan hati kita ingat kepada Allah. Bila hati kita ingat kepada Allah, bermakna kita sudah makin dekat dengan Allah. Tapi melalui apa? Melalui musibah, melalui ujian. Ujian ini menandakan seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah. Bila mana dia bersabar, bila mana musibah tadi menyebabkan dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita murka ataupun marah dengan apa yang Allah Taala timpakan kepada kita. Tak boleh Allah Taala timpa. Maka ada satu Nabi apa lupa dah saya. Allah Ta'ala bagi dia harta benda kekayaan yang banyak, tapi akhirnya harta benda dia bakar habis, hancur, binasa. Dia tetap sabar. Ada anak, maka anak dia pun diwafatkan, mati anak. Tak ada dah, tinggal anak isteri saja dengan pengikut-pengikut dia. Maka pengikut dia pun lari.
Setiap kali Allah Ta'ala timpakan musibah pada dia, dia kau dekat kuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala timpakan dia, dia beribadat macam biasa, tidak melemahkan semangat dia. Dia beribadat pada Allah. Dia menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Pengaruh dia lagi, tinggal isteri. Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kaya sebenarnya. Asal dia kaya. Kaya Allah Ta'ala bagi. Dia tidak melihat kaya ni milik dia. Dia kata kaya ni milik Allah. Apa buktinya? Bila Allah Ta'ala hilangkan kekayaan, dia tetap bersabar. Datang syaitan, rupa manusia biasa. Mu ni Ayub bukan hamba Allah yang ikhlas. Kalau mu ikhlas, Allah Ta'ala tak buat gini padamu. Nabi Ayub sujud pada Allah, buat amal ibadat. Tak layak. Tak layak. Katanya iblis mengadu pada Allah. Ayub itu dia sujud padamu sebab dia masih ada lagi anak-anak. Kalau dia tidak ada anak, nescaya dia akan tidak sujud padamu. Maknanya ada lagi anak-anak yang menghiburkannya. Allah Ta'ala buktikan dia ini rada dengan Allah, maka Allah Ta'ala wafatkan anak Nabi Ayub. Habis semua mati anak Nabi Ayub. Datang lagi iblis, datang lagi kata, mu ni memang hamba yang tidak ikhlas. Kalau ikhlas, Allah Ta'ala tak buat gini kamu. Nabi Ayub sujud pada Allah, tak layak buat ibadat. Mengadu lagi pada Allah. Iblis mengadu lagi pada Allah. Ya Allah, Ayub itu dia boleh sujud padamu. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh lagi. Ramai lagi pengaruh, boleh menghiburkan hati dia. Baik, Allah Ta'ala beri lagi, habis pengaruhnya lagi. Tinggal dia dengan isteri dia saja. Maka iblis pun datang, kata lagi pada dia, oh tak ikhlas kamu ini, Allah Ta'ala tak kasih pada kamu. Kamu ni hamba yang Allah Ta'ala benci. Nabi Ayub sujud pada Allah, tak layak. Iblis mengadu lagi. Nabi Ayub itu boleh sujud lagi sebab isterinya ada, boleh menghiburkan dia. Allah Ta'ala buktikan lagi, isterinya pun tinggalkan dia, tinggal dia seorang saja. Kau kuat dia beribadat, kau mudah dia beribadat pada Allah. Kita nyata bahawa Ayub alaihissalam ataupun Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba Allah yang rada dengan ketetapan Allah. Boleh ditimpa ujian macam itu, semakin dekat dengan Allah. Tidak ada susah. Sebab apa tidak ada susah? Sebab bersamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hati gundah, susah kita? Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan adalah disebabkan bila mana seseorang tadi berpaling dengan Allah. Bila berpaling kepada Allah, itulah dia kata wa min syiqawati bani Adam, daripada kecelakaan ataupun kemukaan anak Adam itu, ataupun kebinasaan anak Adam, kesengsaraan anak Adam. Dia ini telah marah, dia sakhatahu bima qadallahu lahu, dia marah dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan ke atas dia. Kita pun minta jauh pada Allah satu musibah yang kita tak tahan nak tanggung. Tapi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang rada dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rada ini merupakan nikmat bagi orang yang soleh. Dan tidak nak tahu orang itu rada tidak rada, diuji dulu. Biasanya diuji dengan nikmat memang rada. Saya rada, Tuhan beri piti banyak, memang dah. Maknanya Allah Ta'ala beri kita, memang kita rada. Tak ada orang, saya tak rada, Tuhan beri saya banyak-banyak kata, dah. Tak jumpa lagi. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat banyak, memang kita rada. Tapi bagaimana bila Allah Ta'ala beri ujian kepada kita? Maka nikmat rada ini merupakan faktor ataupun sebab ketenangan yang menyelubuhi jiwa orang arif billah. Orang yang sudah arif billah. Ada seorang itu Yazid Bustami, seorang khalifah panggil dia, dia pun datang. Bila dia datang je, sampai dekat, tak payah, balik, dia balik, hamba balik. Lama-lama panggil pula, datang lagi sampai dekat, dia ambak pula, cukup 3 kali. Akhir yang ketiga khalifah mari mikir, aku ni buat gitu, aku teh je dia. Nak cuba tengok dia, memang hati dia memang tak ada apa-apa. Tak ada rasa nak marah, tak ada apa-apa. Lepas tu dia panggil balik.
Wali Allah Ta'ala. Kalau tak silapnya kisah Yazid Bustami, kalau tidak silapnya. Boleh tengok balik kisahnya. Datang balik. Dia pun tanya, macam mana kamu ni? Aku panggil mu mari, aku ambak mu lari, mu tak marah sikit aku. Dia tu heran dia, anjing gitu kok. Heran apa anjing gitu kok? Cik panggil anjing, anjing mari. Cik ambak je tembak lari, biasa je. Tak ada benda aku pun, tak ada apa-apa. Maknanya, ini orang yang sudah hatinya tak ada rasa apa-apa. Allah Ta'ala beri nikmat pun dia bersyukur, Allah Ta'ala beri ujian pun dia tetap sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang arif billah, sebab apa dia boleh tenang? Orang arif billah ni, sebab apa dia boleh tenang? Di antara sebabnya kerana dia melihat itu semuanya datang daripada Allah. Apa nak susah? Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang memberi, Allah Ta'ala lah yang menghilangkan nikmat. Allah Ta'ala memberi nikmat, Allah Ta'ala menghilangkan nikmat. Ada setengahnya dikatakan bahawa orang yang redha itu dikatakan musibah itu lebih disukai pada nikmat. Ada dikatakan redha itu sakit itu lebih disukai pada sihat. Ada yang dikatakan redha itu fakir lebih disukai pada kaya. Ada yang mengatakan bahawa redha itu ialah mengikut pemberian Allah. Kalau fakir pun dia tak akan minta kaya. Maknanya dia serah saja. Itu orang peringkat redha. Peringkat yang tertentu redha. Kita ni memang dah kalau boleh nak buat rezeki. Maknanya sakit sikit, sihat lama. Kadang-kadang setahun 2-3 kali je sakit, tapi tak payah sakit Allah. Maknanya kalau boleh hari ni sakit, esok sembuh lalu. Sembuh lalu. Tapi ada orang yang peringkat bagi dia tidak mengapa. Allah Ta'ala bagi sakit ke tak sakit pun tak apa. Sehingga sampai peringkat dia serah pada Allah. Tidak mau makan ubat pun ada. Tapi ini peringkat wali, kita tak wali. Maknanya boleh buat macam tu, tapi betul-betul redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia merupakan antara sebab yang paling kuat dalam menghapuskan sifat putus asa. Dan dikatakan kenapa orang itu redha, orang arifin ini redha, dia memandang kepada pandangan Allah. Yang kedua, dia melihat hikmah di sebaliknya. Kerana tidak akan berlaku sesuatu kecuali ada hikmah. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tak suka, ada kebaikan di belakangnya. Kadang-kadang sesuatu itu kita tak suka, tapi ada kebaikan di sebaliknya. Dan dikatakan bahawa orang yang redha tidak ada bagi dia sifat putus asa. Dia tidak berputus asa. Maka menghapuskan sifat putus asa yang berlega di benak fikiran tentang tidak mendapat bahagian dalam kehidupan. Biasa orang putus asa kerana apa? Kerana sebahagian daripada dunia itu mereka tidak dapat. Maka mereka putus asa. Bagi orang-orang yang soleh, dia tidak mengejar bahagian-bahagian dunia. Bahagian dunia dia usaha dan redha dengan segala ketetapan Allah Ta'ala. Maka yang dia bersungguh-sungguh itu mencari bahagian akhirat, agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepadanya. Maka apa yang menyebabkan kita rusing hari ini? Banyak orang rusing hari ini kadang-kadang sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Maknanya satu yang berkaitan dengan dunia. Nak jawatan, tak ada jawatan. Nak pangkat, tak ada pangkat. Maknanya ataupun nak harta benda, tak ada harta benda. Nak nama, tak ada nama. Nak masyhur, tak ada masyhur. Ni duk pusing. Duk pusing perkara-perkara yang macam ini. Dan Allah Ta'ala sudah tetap dah bahagian-bahagian. Orang ni dapat banyak ni, orang ni bahagian macam ni. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami dah bahagi dah bahagian kamu masing-masing. Bahagi. Maka orang yang redha, mari tuan dia sakit, sifat-sifat penyakit dalam hati tak ada. Sebab apa? Bila dia redha, dia terima. Tapi kalau tidak redha, dia melahirkan hasad. Jadi kenapa ni aku boleh sikit, orang lain boleh banyak? Kenapa orang ni dapat molek, kita tak apa molek? Mulalah kita dengki pada orang kerana tidak ada sifat redha. Yang mana sifat redha itu mesti kena ada bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan ini matlamat. Matlamat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kehidupan dan kesenangan,
yang menyebabkan keluarnya gelisah, berkecamuk dan keluh kesah. Akibat daripada itu orang jadi gelisah, keluh kesah. Sebab apa? Sebab tidak dapat bahagian daripada sebahagian dunia. Baik, orang-orang soleh kita ini ada dua. Orang duduk atas muka dunia ni nak jadi ahli dunia ke nak jadi ahli akhirat, dua tu je. Dia tak akan jadi dua-dua. Dialah ahli dunia, dialah ahli akhirat, tak jadi. Tapi tidak semestinya orang ahli akhirat itu dia meninggalkan dunia, tahu juga. Kerana Nabi bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat, tidak. Saidina Umar telah pernah hambat, pernah halau orang yang duduk dalam masjid hanya berzikir dan bekerja. Lalu ditanya, dah mau makam dia? Agak orang kampung wi lah. Tengok-tengok zikir, mari mikir. Oh, siapa dah wi sikit apa orang kampung? Maknanya, oh tak beri. Maka Saidina Umar keluar, suruh keluar pergi kerja kamu, mana boleh. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan emas daripada kerja. Adakah orang yang bekerja itu pasti ahli dunia? Tidak semestinya. Sahabat kuat bekerja. Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, bekerja menjadi ahli perniagaan, tapi dia ahli akhirat. Abdul Rahman Ibn Auf, dia ahli akhirat, tapi dia perniagaan maju, Masya Allah. Sehingga kan dikatakan dalam kitab Tanriul Qulub, katanya masa wafat hartanya terlalu banyak, tak tahu. Banyak harta Sayyidina Osman pun harta banyak, Sayyidina Abu Bakar pun harta banyak. Hanya seseorang itu dia kena meletakkan hatinya, adakah hatinya menjadi ahli akhirat atau ahli dunia. Kalau ahli dunia, dia akan gelisah dengan dunia yang dia tak dapat, dengan dunia yang dia idamkan, hatinya gelisah. Tapi kalau ahli akhirat, dunia itu dia menerima, dia rata. Tuhan bagi banyak mana. Kan ada sahabat Abu Hurairah, dia ahli syurga. Ahli syurga ni duduk di serambi Masjid Nabawi, duduk dengan Nabi, belajar. Ibarat ni kan orang kata belajar pondok lah. Ibaratnya begitu, duduk dengan Nabi saja. Kerja tak bekerja. Sahabat bekerja. Sahabat harta banyak. Ahli syurga hidup susah. Ahli syurga ni dia panggil syurga, hidup susah. Sebab itu kata orang yang duduk bersama-sama Nabi dia panggil ahli syurga. Orang yang menyucikan hati dia kepada Allah. Daripada dia ini, golongan ini menjadi ahli sufi. Katanya ada kata baju suf, tak kira lah. Tapi nak beritahu mereka ni hidup susah. Susah mereka. Orang kaya tak tahu dia susah. Orang kaya pun tak tahu dia susah. Sebab apa? Sebab dia mempunyai sifat ta'afuf. Apa makna ta'afuf? Sifat yang tidak meminta-minta dan tak tunjuk susah. Inilah dia, tak ada masalah. Lagi tu Sayyidina Abu Hurairah gelepar dia atas tanah. Orang kata sakit sawang biasanya. Kata Abu Hurairah, orang menyangka aku ni sakit sawan, tapi bukan sakit sawan. Aku gelepar bab lapar perut dah lalu. Sahabat Nabi. Abu Hurairah namanya Abdul Rahman Ibn Sakhr. Ini nama asal, nama sebenar dia. Lalu dikatakan bahawa hatinya tidak keluh kesah, sikit pun tidak keluh kesah, kerana hatinya orang yang sudah menjadi orang yang mencari akhirat. Sehingga kan dia tukar macam mana? Kalau benda dunia tu lalai dia buang dunia, ambil akhirat. Sehingga kan ada sahabat dia ambil dua-dua. Dia ambil dua, dia kata aku kalau kerja nak kerja sungguh bahagian dunia, tapi kalau akhirat nak ibadat sungguh. Maka masa kerja sungguh, masa ibadat tak boleh, terganggu juga. Akhir kali aku kena buang, ambil tumpu kepada itu. Tumpu kepada akhirat. Tapi ada sahabat dia tumpu kedua-dua. Malah ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Ibn Auf dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka ada dua, satu ahli akhirat, satu ahli dunia. Maka orang yang ahli akhirat dia reda dengan apa yang dia tak dapat daripada dunia. Orang yang ahli dunia, maknanya dia akan tercari-cari dunia, dia merasa tak cukup dengan apa yang dia dapat, sehingga dia meninggalkan akhirat. Ini bahaya. Ini cukup bahaya. Maka jadilah kita ahli akhirat yang tidak tinggalkan dunia, tapi akhirat kita adalah keutamaan. Lalu dikatakan di antara petunjuk baginda Nabi SAW ialah baginda mengajar para sahabat dan menanam di dalam hati mereka sifat redha dengan Allah sebagai Tuhan. Sehingga kan Nabi suruh sebut, maknanya dia sebut
Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba, aku rada dengan Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai agama. Nabi tanya pada sahabat, bagaimana kamu pagi ni, macam mana? Kata sahabat, aku rada dengan Allah. Maknanya hati aku tenang pagi ni. Pagi ni aku dah rasa tenang, aku rada Allah Ta'ala itu sebagai Tuhanku. Kalau begini keadaanmu rada sama dengan Allah, mu akan jadi ahli syurga. Kalau rada dengan Allah Ta'ala, setiap pagi alhamdulillah bersyukur dengan Allah, tak kira maknanya tak ada susah, hari ni nak makan apa-apa, tak ada benda, terima apa saja yang Allah Ta'ala beri. Jangan sampai tak kerja, jangan sampai tak usaha dapat, terima saja apa saja. Yang paling penting, raditu billahi rabba, rada dengan Allah, wa bi islami dina, Islam sebagai agama. Maknanya cara hidup itu mengikut acuan Islam. Lalu dikatakan bahawa Nabi tanam para sahabat, biar kamu rada dengan Allah dalam hati mereka sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama mereka, mengikut cara Islam. Cara Islam dengan arti kata menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi serta rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan mereka. Sehingga kan apa sahaja yang Nabi buat mereka ikut. Tak kira. Tak kira Nabi buat tu maknanya dia yang itu Nabi buat memang munasabah dengan Nabi, tapi dia ikut juga. Contohnya apa? Nabi berjalan, pada kepala Nabi itu ada dahan, maka Nabi tunduk. Kepala dia tak ada dahan pun, tapi bila Nabi tunduk juga dia. Begitu sahabat ikut belaka. Sehingga kan dikatakan kalau Nabi itu dia pernah pergi dekat padang pasir, dia duduk buang air kecil, sahabat dia pergi situ juga, dia duduk saja walaupun dah buang air kecil. Ikut juga, ikut belaka Nabi. Dan Nabi sebagai ikutan. Dan kalau ikut Nabi dapat pahala, dan ikut Nabi ini dikira ibadat kepada Allah, dan mengikut Nabi itu membawa kebaikan, kerana tidak Nabi tunjukkan satu perkara semuanya ada kebaikan. Tak ada satu contoh perbuatan itu tak ikut, tak ada, semua boleh ikut. Sahabat Masya Allah. Habib Abdul Rahman datang baru ni, dia cerita apa? Cerita mengenai sahabat Nabi itu masa dia buang air kecil, tak ada satu bekas. Letak bawah katil. Sebenarnya nak buang kat lain. Buang. Sahabat lain pergi rumah Rasulullah. Bila pergi rumah Rasulullah rasa dahaga. Dia tanya isteri Nabi, ada tak air nak minum? Isteri Nabi kata, nak tengok cari. Jari-jari tengok bawah katil ada air. Beri pada sahabat minum. Hilang dahaga lega. Nabi pun balik, Nabi tengok bawah katil tak ada air. Nabi tanya, siapa yang ambil air bekas ni bawah ni? Isteri dia pun khabar. Beritahu, kata saya ambil pergi pada sahabat. Lepas tu Nabi beritahu, mu tahu tak air apa yang mu minum tu? Kata tak tahu, tapi sedap air tu, sedap. Lalulah dikatakan bahawa Nabi beritahu itu air kencing Nabi. Tapi dia kata tak ada air yang sedap air yang diminum tadi, air kencing tadi, dan tidak ada bau yang wangi sewangi bau. Nabi lah, jangan banding malai. Maknanya. Tapi begitu. Dia rada pada Nabi ni, rada sungguh. Apa saja. Dari segi percakapan, Masya Allah. Kita lah Nabi. Zaman Nabi dahulu, naik ke langit, orang boleh fikir tu. Kalau zaman kita ni boleh fikir juga, adalah jet, ada roket naik ke langit. Zaman Nabi ni naik ke langit. Zaman Nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Yang naik unta ni berbulan-bulan ni, sampai ni. Nabi kata malam tadi ada Masjid Al-Aqsa, pagi ni ada sini. Sahabat reda dengan Nabi. Iyalah percaya belaka. Betul. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada tak yang tak percaya? Ada. Dia mari jumpa, Muhammad cakap kaki sebelah. Nabi akak cakap lagi. Mana boleh? Nak kat mana dua-dua gitu. Dan kata boleh naik ke langit? Mungkin tanya sahabat. Dia tanya Sayyidina Ali kalau tak silap. Sayyidina Ali ambil pedang pacung kepala. Tak percaya ingat ke Nabi. Maka nak beritahu, ini dikatakan kata, bukan saja dengan Allah, keputusan Allah, bahkan keputusan Rasulullah. Maka ada seorang
Tu Zainab binti Jahshin. Dia ni dalam hati ingin Allah kalau boleh kahwin dengan Nabi ya sedap kan. Orang nak kahwin dengan Nabi ni bukan satu aib. Perkara yang biasa. Kalau orang tamu dengan kahwin dengan Nabi tu pelik. Maknanya. Maknanya wanita zaman Rasulullah kalau boleh kahwin Rasul sangat beruntung. Sehingga kan ada hadis datang seorang wanita, ya Rasulullah, saya nak kahwin dengan Rasulullah tanpa mahar, tanpa mas kahwin. Rasulullah pun tengok dia. Rasulullah tengok, Rasulullah pun berpaling. Lepas tu berpaling saja. Rasulullah tengok, sahabat tengok juga. Ambil peluang. Maknanya. Lepas tu berpaling. Bila berpaling sahaja, maka fahamlah. Tak ada apa, tak rasa aib. Sebab Rasulullah sanggup jadi Rasulullah kahwin tak payah bayar mas kahwin, tak payah, tanpa mahar. Tanpa mahar. Nabi pun berpaling. Bila Nabi berpaling, wanita tadi pun lagilah melarikan diri. Kata, maka sahabat pun tanya Rasulullah, Rasulullah nak ke tampur? Kalau bahasa Terengganu, nak ke tampur? Rasulullah diam sajalah, tak apa-apa tu. Lepas tu dia kata, kalau tampur, we gambar. Ada kau sahabat Nabi, tampur we ke saya? Maka Nabi bila dengar sahabat Nabi kata macam tu, maka Nabi setuju nak kahwinkan dia ni. Sahabat Nabi ni, kalau Nabi kata dia akan ikut, baik lelaki baik perempuan sama. Lepas daripada tu, Nabi suruh cari balik sebab dia nak kahwin dengan Nabi tak ada mas kahwin. Jadi dia minta pergi ke saya, ingat tak ada mas kahwin kau? Nabi suruh cari. Takut-takut ada wang mas kahwin. Dia pun balik balik cari-cari, takut-takut ada. Tak ada. Tapi Nabi nak kahwinkan dia. Baik Nabi tanya dia, ada tak kamu Quran, ayat Quran yang kamu boleh jadikan mas kahwin? Ada tak? Oh, dia kata ada. Ada tak surah yang kamu boleh jadikan mas kahwin? Ada? Ada. Satu surah yang saya tahu, yang saya hafal, yang saya faham, yang boleh jadikan mas kahwin. Ada satu surah? Ada satu surah. Maka Nabi panggil wanita tadi, Nabi kahwinkan. Masa nak kahwin, Nabi tanya, surah kenapa? Surah Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Ingat surah panjang, surah 3 ayat je. Inna a'tainakal Kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surah tu je. Nabi sangka, sahabat sangka memang surah panjang ni. Maknanya rupa-rupa surah Inna a'taina je. Nabi pun kahwinkan ni. Kahwin kan, tapi kena mas kahwin betul. Maka kitanya Zainab binti Jahshin ini, dia mari teringat, kalau Rasulullah kenapa dapat kahwin Rasulullah, sedaklah. Datang sungguh Rasulullah mari minat. Datang Rasulullah mari minat. Bila datang Rasulullah mari Pinang tadi, dia pun suka. Zainab, aku datang ni nak pinang kamu. Oh, baru kamu begitu suka dah. Tengah suka-suka, Rasulullah kata, tapi bukan hak aku, bagi pihak orang lain. Maknanya, bagi pihak orang lain, aku datang ni untuk pinangan ni untuk Zaid bin Harithah. Dia pun tak berapa nak. Dia tak berapa nak, tunjuk muka tak suka, turun ayat yang mengatakan seorang wanita itu dikira belum lagi beriman bila mana dia tak ikut Rasulullah. Sampai bila sekali kes kahwin je, bukan kahwin kes besar-besar. Maknanya kes kahwin saja. Turun ayat dia kata. Ayat tu saya tak ingat lah. Mana wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Lupa dah ayat tu. Tapi nak beritahu, turun ayat menyatakan bahawa Zainab tadi yang tunjuk rasa tak suka tu belum lagi benar-benar beriman sehingga dia turut ikut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Akhirnya Zainab kahwin. Kahwin mesti rada dengan ketetapan. Ada sahabat yang lain, dia ada yang atas dengan yang bawah. Dia ada kebun. Jadi kebun dia dekat dengan bukit. Jadi ada orang tu tanah belah atas, tanah belah bawah. Jadi ada air belah atas. Maka antara orang atas orang bawah ni tanya macam mana nak guna air ni. Maka Nabi kata gini. Nabi kata yang atas alirkan air pada kebun dia yang atas, habis tu baru turunkan yang bawah. Turunkan yang bawah. Jadi orang bawah tak setuju. Orang bawah kata kena hak kita dulu lah, hak dia tak apa, tu ada air sama. Maknanya, jadi bila dia tak setuju dengan
dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi ini, Allah Ta'ala turun ayat. Orang ini bila ada pilihan Rasulullah, dia pilih cara yang lain, belum lagi benar-benar beriman dengan Allah. Maka orang itu radha. Bila sebut radha, radha dengan ketetapan Allah, radha dengan ketetapan Rasulullah SAW. Maka baginda menyeru supaya mereka sentiasa mengulanginya. Maka Rasulullah suruh sahabat biasa sebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini dalil dalam kitab, dalam Ratib Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad dalam bacaannya dia ada ulang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya 3 kali. Dia diulang-ulangkan. Dan Nabi memang ajar pada sahabat, beritahu pada sahabat, kena faham, kena rada betul-betul Allah Ta'ala. Dan ingat ayat, raditu billahi rabba, aku rada Allah sebagai Tuhan. Apa makna rada Allah sebagai Tuhan? Segala apa yang Allah Ta'ala putuskan, rada belaka. Rada belaka. Zaman Rasulullah dahulu, ada sahabat namanya, lupa dah sahabat tu. Dia ni baik dengan Rasulullah. Kemudian ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mencuri. Bila orang Yahudi itu mencuri, sahabat tangkap dia, maka nak dipotong tangan. Bila nak potong tangan, Usamah bin Zaid, sahabat tadi, nak potong tangan, maka golongan Yahudi datang. Golongan Yahudi pun datang minta, agak janganlah potong tangan. Ini orang kita di kalangan orang-orang yang ni, yang dapat ni, yang terlibat ni orang-orang yang orang besar, orang yang kita hormat, jadi malu apa-apa itu boleh tak jangan potong tangan. Orang lain tak apa lah, ni jangan. Jadi dah keadaan macam itu, akhirnya Nabi tetap bertegas, tidak, ini hukum Allah. Datang orang mari pok-pok dia musyawarah, kita panggil Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni memang Nabi sayang dia. Sayang dia Usamah bin Zaid. Nabi selalu bagi dia hadiah dia dan sebagainya, sehingga kan Umar Al-Khattab, masa dia merintah, masa dia jadi khalifah, dia dapat gaji bulan-bulan, dia beri Usamah banyak pada anak dia sendiri. Anak dia kata, ayah, apa ayah beri lebih? Saya nak ayah apa beri sikit. Kata Sayyidina Umar kepada anak dia, Usamah bin Zaid lebih disayangi daripada Abdullah bin Umar. Usamah bin Zaid, Rasulullah lebih sayang daripada Abdullah bin Umar. Oleh kerana Rasulullah lebih sayang Usamah bin Zaid daripada Abdullah bin Umar, maka aku kena utamakan dia. Walaupun ni anak, sebab apa? Sebab Rasulullah sayang dia, maka dia pun. Begitu sekali sahabat Nabi. Jadi pakat dengan Usamah. Kabur aku Rasulullah gini-gini, takut jangan potong tangan. Usamah kata tak apa, aku royak, aku kabur. Usamah pun kabur lah pada Rasulullah. Marah Rasulullah. Marah Rasulullah. Allah kata, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri berat tangan. Maknanya, tidakkah kamu ini tidak rada? Ini ketetapan Allah, ini takdir Tuhan. Allah Ta'ala tetap. Bawa lagi Usamah tak main. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa baginda menyeru mereka supaya sentiasa ulang sama. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha wa amsa. Ini boleh ulang. Apa dia? Radina billahi rabba. Kalau kita kumpulan ramai-ramai, kita boleh baca radina billahi rabba. Ataupun kita baca raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Tiga ni boleh ulang. Sebab tu orang dikatakan bahawa kalau dalam Ratib Haddad ada baca ni 3 kali. Ulang, maknanya baca pagi malam baca ataupun petang dibaca. Maka kana haqqan 'ala Allah ay yardiyahu. Sesiapa yang berkata pada waktu pagi dan petang, lepas subuh, lepas asar, sebagai contoh, baca 3 ayat ya. Raditu billahi rabba, yakni dikata aku rada dengan Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai rasul, menjadi hak atas Allah Ta'ala rada dia. Allah Ta'ala pasti rada dia. Beramal benda tu. Sebenarnya banyak amalan-amalan, hanya kita lah tak kita boleh beramal, tak boleh beramal. Jadi kalau kita beramal saja,
pagi dan petang ataupun baca ratib hadat di antaranya, dikatakan haqqan 'ala Allah ayyudiyahu, maka menjadi hak bagi Allah akan meredai dia. Allah Taala akan redha pada dia. Maka sahabat amal bacaan ini, insya-Allah kita cuba mengamalkannya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk pengetahuan kepada